Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Saudara, apa khabar? Puji dan syukur kita panjatkan ke hadrat Ilahi. Sekali lagi dengan izin dan ketentuannya bertemu kita menerusi program Cinta Ilmu, Akidah dan Falsafah. Yang seperti biasa menerusi program kita ini, kita membahaskan sebuah kitab iaitu Rahsia Kematian, Alam Akhirat dan Kiamat yang telah diterjemahkan oleh Al-Hidayah House of Publishers Sdn Bhd daripada kitab asalnya iaitu At-Tazkirah fi Ahwalil Mauta wa Umuril Akhirah, tulisan Imam Abu Abdullah Al-Qurtubi, ulama tafsir yang terkenal dari Spanyol, yang mana kitab ini telah diterjemahkan dan mencapai halamannya 1121 halaman. Banyak kita dapat belajar daripada kitab ini, khususnya dalam bab nak mengenal alam yang bakal kita semua tempuhi, iaitu alam kematian dan alam akhirat. Kita sedang membincangkan tentang alam akhirat dan kita baru selesai membicarakan tentang persoalan al-mizan ataupun timbangan. Hari ini kita akan mula bincangkan satu tajuk yang tak kurang pentingnya dalam eskatologi Islam berkaitan dengan kiamat, iaitu Siratal Mustaqim. Siratal Mustaqim. Sebelum kita membahaskan tentang Siratal Mustaqim ini, pada kesempatan yang lepas kita ada bahaskan sedikit, namun masa tak mengizinkan untuk kita nak tamatkan tentang Al-Mizan itu, amalan yang memberatkan. Saya sempat sebutkan yang pertama, sebab dalam kitab kita ada, kita tak ulaskan sangat. Yang pertama sekali adalah ucapan La ilaha illallah. Itu sangat memberatkan timbangan. Tapi ucapan, kata Imam Al-Qurtubi, dia bukan sekadar ucapan di bibir, tapi dialah mesti ada dua perkara. Dipanggil nafyul uluhiyah, yang kedua isbatul uluhiyah. Iaitu bila sebut La ilaha illallah, mesti ada nafyul uluhiyah, meniadakan semua sembahan. Bila kita sebut La ilaha, tidak ada Tuhan, maknanya kalau selama ni kita menyembah kepada siapa? Kita menyembah kepada duit, pangkat, kedudukan, grade, gelaran, orang-orang tertentu. Ketika sebut La ilaha itu, nafyul uluhiyah, matikan semua yang lain. Yang kekal ketika itu hanya Allah. Kemudian illallah, isbatul uluhiyah, penyatuan, menetapkan hak penyembahan hanya kepada Allah. Bila La ilaha illallah, secara konsekuen di dalam hati bahawa tidak ada Tuhan dah kita sembah, minta tolong, melainkan hanya kepada Allah. Sebab itu ada satu hadis yang senada dengan hadis bitaqah ini, hadis dari Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu. Qala Musa ya Rabbi, allimni syai'an azkurka wa ad'uka bihi. Qala qul ya Musa la ilaha illallah. Qala ya Rabbi kullu ibadika yaqulu hadha. Qala Musa law anna as-samawati was-sab'i wa amiruhunna ghairi wal ardina sab'a fi kiffah wa la ilaha illallah fi kiffah malat bihinna la ilaha illallah. Apa artinya? Nabi Musa alaihissalam, Nabi cerita, dia pernah minta kepada Tuhan, Tuhan, ajarkanlah saya satu ucapan yang saya boleh sentiasa ingat pada Engkau dan sentiasa berdoa padamu ya Allah. Maka Allah pun kata, Musa, ucapkanlah la ilaha illallah. Musa pun berkata, ya Tuhan, semua manusia hamba-Mu di dunia ini mengucapkan la ilaha illallah. Ada tak bacaan yang lain? Allah pun berkata pada Nabi Musa, Musa, seandainya ketujuh-tujuh lapisan langit serta seluruh penghuninya dan 7 lapisan bumi ini dan segala penghuninya diletakkan dalam satu timbangan, kemudian diletakkan sebelah lagi kalimat La ilaha illallah pada timbangan yang lain, nescaya kalimat La ilaha illallah itu lebih berat timbangannya. Ini hadis daripada Ibnu Hibban dan Al-Hakim mensahihkan hadis ini, dan juga Imam Az-Zahabi bersetuju dengan hadis ini. Kemudian apa lagi ya? Yang kedua, untuk nak memberatkan timbangan, jangan lupa kita disebutkan dalam kitab kita, yang kedua akhlak yang baik.
inna asqala syai'in fi mizanil 'abdi yaumal qiyamah khuluqun hasanun wa innallaha yabghadul fahishal badhi. Sesungguhnya yang paling berat yang akan diletakkan pada timbangan seseorang pada hari kiamat adalah akhlak yang baik. Dan Allah sangat membenci orang yang keji dan jelek ucapannya. Ya, yang kedua. Yang ketiga, banyakkan berzikir kepada Allah seperti tahmid dan tasbih. Nabi bersabda, kalimatani habibatani ila rahman khafifatani 'alal lisan saqilatani fil mizan subhanallah wa bihamdihi subhanallahil azim. Apa artinya Nabi sebut? Ada dua kalimat yang dicintai oleh Allah, sangat ringan di lidah tapi berat pada timbangan al-mizan, yaitu subhanallah wa bihamdihi subhanallahil azim. Hadis muttafaqun alaih. Nabi juga bersabda, at-tuhur syatrul iman walhamdulillah tamlaul mizan. Bersuci itu sebahagian daripada iman dan ucapan alhamdulillah akan memberatkan timbangan. Hadis riwayat Muslim. Jadi banyakkan membaca subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah Allahu akbar, boleh beratkan timbangan. Nabi juga pernah pesan kepada Siti Fatimah Az-Zahra radhiyallahu anha, Fatimah, jangan engkau tidur sebelum buat 4 perkara. Pertama, jangan tidur sebelum kamu khatamkan Quran. Yang kedua, jangan tidur sebelum kamu membuatkan para nabi pasti memberi syafaat kepadamu di hari kiamat. Yang ketiga, jangan tidur sebelum seluruh orang Islam redha kepada kamu. Yang keempat, jangan kamu tidur sebelum kau laksanakan haji dan umrah. Lalu Fatimah tanya, wahai ayahanda, bila saya boleh nak tidur? Kalau nak buat 4 perkara tu dulu, baru nak tidur kena khatam Quran. Aduh letih, macam mana nak tidur? Baru nak tidur kena pastikan Nabi-Nabi beri syafaat. Tak upaya saya. Baru nak tidur kena pastikan seluruh orang satu dunia semua redha, tak ada yang benci dengki dengan saya. Letih. Yang keempat, sebelum tidur buat haji pula dah dengan umrah. Dengan la ilaha illallah. Zaman kita sekarang macam mana nak kota bisa tak bisanya macam-macam. Jadi macam mana ya Rasul, ya ayahandaku? Apa Nabi jawab? Begini. Sebelum tidur, bacalah surah Al-Ikhlas 3 kali. Seakan-akan kau menghatamkan seluruh Al-Quran. Yang kedua, bacalah selawat untukku dan para nabi sebelum aku. Maka kami semua akan memberi syafaat kepada orang itu di hari kiamat. Yang ketiga, minta ampunlah untuk semua orang-orang Islam. Maka mereka semua akan redha kepadamu. Dan yang keempat, perbanyakkanlah membaca subhanallah, alhamdulillah, la ilaha illallah, Allahu akbar. Maka seakan-akan pahalanya engkau telah melaksanakan haji dan umrah. Selesai. Ya, ibu-ibu yang di rumah, jangan lupa zikir subhanallah, walhamdulillah. Takdirlah kita esok jadi golongan al-a'raf. Tunggu giliran masing-masing. Siapa yang banyak zikir ini, dipercepatkan proses dia untuk masuk syurga. Yang keempat, apa lagi? Memelihara kuda untuk berjihad di jalan Allah. Juga boleh memberatkan timbangan. Jadi ini kita sekadar nak menghabiskan apa yang telah kita bincangkan pada kesempatan yang lalu. Baik, sebelum kita nak mulakan tajuk Siratal Mustaqim ini, kita boleh buka muka surat 516. Ada membahaskan tentang Siratal Mustaqim. 516 ya. Bagaimana melintasi Siratal Mustaqim, sifatnya, orang yang tidak dapat menyeberanginya dan orang yang dapat menyeberanginya, kasih sayang Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ketika itu pada umatnya, titian dan pertanyaan sebelum Siratal Mustaqim, serta penjelasan surah Maryam ayat 71. Ini kita akan bahaskan. Nanti kita akan pecah-pecahkan kepada beberapa topik supaya dapat dibahaskan dalam beberapa episod insya-Allah ya.
Baik, pertama tentang as-sirat ini, saya terangkan dari segi ta'rifnya terlebih dahulu. Sirat ini, secara etimologinya, secara bahasanya, sirat ni maknanya jalan yang lurus, yang terang. Itu sirat. Jalan yang lurus saja, yang terang. Siratul mustaqim, jalan yang lurus. Ya. Sebab itu kita kalau nampak mat rempit belum berharam, menerak jadi Spiderman, Superman, boom, langgar lori, balak ke apa ke, meninggal, mati budak itu. Jangan kita sedih. Sebab budak tu dia lumba tadi laju, boom, mati. Dia mati di jalan yang lurus. Baguslah. Memang kita hari-hari pun berdoa, ihdinas siratal mustaqim. Tunjuk kami jalan yang lurus. Budak tu dapat dia mati di jalan yang lurus. Kita tak tahu lagi, bangkali mati jalan bengkang-bengkok pun kita tak tahu. Ni gurau sajalah. Tapi itu maknanya sirat secara etimologi, jalan yang lurus, yang terang. Adapun secara istilahnya, sirat ini adalah jambatan yang terbentang di atas neraka Jahannam yang akan dilalui oleh manusia ketika mereka nak menuju ke syurga. Ini kita boleh rujuk dalam kitab Lawami'ul Anwar, jilid yang kedua, muka surat 189. Sekarang ini di tanah air kita ada beberapa orang yang cuba untuk nak memberi kepahaman pada masyarakat bahawa sirat ini tidak ada. Tapi kita berdasarkan pandangan ahli sunnah wal jemaah, berdasarkan kitab kita ini, kita ingin mengatakan pandangan kita, sirat itu wujud. Dengan dalil-dalil yang akan kita terangkan satu persatu. Setakat manakah kebenaran wujudnya sirat ini? Betul ke sirat wujud? Katanya besar daun, besar rambutlah. Benda ni kita akan bincangkan selepas ini, kerana kita akan berehat seketika, kembali semula nanti. Alhamdulillah, kembali kita bertemu Cinta Ilmu, Akidah dan Falsafah. Sedang membincangkan pada kesempatan petang ini tajuk Siratal Mustaqim, iaitu satu perkara dalam eskatologi hari kiamat ini, iaitu sebuah jambatan yang terbentang luas. Bagi orang tertentu luaslah di atas neraka, iaitu neraka Jahannam, yang akan dilalui oleh setiap manusia ketika kita nak menuju ke dalam syurga. Apa dalil-dalilnya? Benda ini ada dalil tentang kewujudan sirat dan ada juga dalam kitab kita. Tapi ini saya huraikan secara umum terlebih dahulu. Landasan keyakinan tentang adanya sirat adalah berdasarkan ijma' para ulama ahli sunnah wal jamaah yang bersumberkan daripada dalil-dalil yang akurat daripada Al-Quran dan juga sunnah. Kalau contoh kita melihat dalil Al-Quran, di antara ulama yang mereka berhujah dengan menggunakan firman Allah dalam surah Maryam ayat 71. Dalam kitab kita nanti, huraian tentang surah Maryam 71 akan ada satu bab yang khusus berkenaan itu. Apa firman Allah? A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa in minkum illa wariduha kana ala rabbika hatman maqdiya. Dan tidak ada seorang pun dari kamu melainkan akan mendatangi neraka itu. Hal itu bagi Tuhanmu adalah satu kemestian yang sudah ditetapkan. Yang jadi titik perbahasan dalam ayat ini ialah kalimat wariduha. Yang ini kita akan lebih perincikan pada episod akan datang. Diriwayatkan daripada kalangan para sahabat, antaranya Ibnu Abbas, Ibnu Mas'ud dan Ka'ab bin Ahbar radhiyallahu anhum, yang dimaksudkan dengan mendatangi neraka di dalam ayat surah Maryam 71 adalah melalui siratal mustaqim. Baik, itu dalil Quran. Dalil hadis pula bagaimana? Dalil hadis, ada satu hadis yang mana digambarkan tentang suasana itu. Thumma yu'tabil jasri fayuj'alu baina zahra jahannam, qulna ya Rasulullah wa mal jasru. Kemudian diceritakan, kemudian didatangkan jambatan, lalu dibentangkan di atas permukaan neraka Jahannam. Kami para sahabat bertanya, ya Rasulullah, bagaimanakah bentuk jambatan itu?
Qala madhadatun mazillatun. Baginda menjawab, jambatan ini licin lagi menggelicirkan. Alaihi khatatifu wa kalalibu wa hasakatun mufaltahatun. Di atasnya terdapat besi-besi pengait dan juga kawat berduri yang hujungnya bengkok. Laha syaukatun muqaifa'u takunu binajdin yuqalu lahas sa'dan. Nabi sambung lagi, dan ia bagaikan pokok berduri di daerah Najd, dikenali dengan pokok sa'dan. Jadi saudara, berdasarkan hadis ini kita boleh kenal bahawa Nabi menggambarkan sifat atau bentuk keadaan sirat ini tadi. Pertama sekali, licin lagi menggelicirkan. Licin satu hal, boleh menggelincirkan pula, itu satu hal. Ni macam kita pergi ice skating jugalah. Licin dan menggelincirkan. Kalau licin tak menggelincirkan, tak apa. Macam kita masuk bilik air rumah kita, dia licin tapi tidak menggelincirkan. Sebab barangkali tiles kita pakai itu dia licin-licin tapi dia tak menjatuhkan orang. Tapi kalau licin lagi menggelincirkan, oh itu yang kita takut, ya. Yang kedua, Nabi sebut di atasnya ada besi-besi pengait dan kawat berduri yang hujungnya bengkok. Dua. Ketiga, ianya bagaikan pokok berduri di Najd yang dikenali dengan pokok Sa'dan. Ada beberapa penjelasan tambahan. Dalam hadis, sirat memiliki cangkuk-cangkuk besar yang mencangkuk semua orang yang lalu pada dia. Kan orang lalu tu dia tak cangkuk. Lepas tu kalau pergi supermarket masuk duit 50 sen main tangkap-tangkap patung. Itu cangkuk-cangkuk kang gitu kan. Itu kena insaf tengok tu, sebab itulah rupa nanti kita di sirat. Disebutkan wa yudrabu jisru jahannama qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fa akunu awwala may yujiru wa du'aur rusuli yauma idzin Allahumma sallim sallim, apa Nabi sebut, dan dibentangkanlah jambatan Jahannam, iaitu sirat, dibuatkan jambatan. Akulah orang pertama yang akan lalu di atas jambatan itu. Dan para Rasul ketika itu berdoa, Allahumma salim, salim. Ya Allah, selamatkanlah, selamatkanlah. Nabi-Nabi berdoa. Wabihi kalalibu mislu syauqis sa'dani. Ama ra'aitum syauqas sa'dani? Qalu bala ya Rasulullah. Nabi cerita, pada jambatan sirat itu terdapat cangkuk-cangkuk seperti duri pohon sa'dan. Nabi pun tanya, kamu semua pernah tak tidak tengok duri pokok sa'dan? Sahabat menjawab, bala ya Rasulullah. Ya, kami pernah tengok ya Rasulullah. Qala fa innaha mislu syauqi sa'dani ghaira annaha la ya'lamu qadra izamiha illallahu fatakhṭafun nasa bi'a'malihim. Maka ianya seperti duri pokok sa'dan, tidak ada yang tahu ukuran besarnya kecuali Allah. Maka dia akan mencangkuk manusia sesuai dengan amalan mereka. Hadis riwayat Al-Bukhari. Para pecinta ilmu sekalian, bimbang atau tidak kita dengan sirat ini? Bimbang, ya. Di samping itu, para ulama menyebutkan bahawa sirat tersebut lebih halus dari rambut, lebih tajam daripada pedang, lebih panas dari bara api. Dia licin dan menggelincirkan. Hal ini diambil berdasarkan beberapa riwayat. Sama ada yang disandarkan langsung kepada Nabi SAW ataupun kepada para sahabat, tetapi dihukumkan sebagai marfu'. Sebab para sahabat tidak mungkin mengatakan sesuatu dengan dasar ijtihad pribadi mereka tentang sesuatu perkara yang gaib, melainkan hal tersebut mereka pernah dengar daripada Nabi SAW. Di sini yang letaknya sedikit kerancuan di kalangan masyarakat. Bila ada yang mengatakan sirat ini
tak wujudlah. Ini banyak kaul daripada sahabat-sahabat. Sahabat ni bukan macam kita. Dia cakap tu semua yang dia dengar yang betul saja daripada Nabi SAW. Dia takkan reka-reka, terutama dalam bab yang gaib-gaib ini. Abu Sa'id radhiyallahu anhu, dia pernah bercakap, sampai kepadaku satu khabar bahawa sifat dan bentuk sirat itu lebih halus dari rambut dan lebih tajam daripada pedang. Ini kata-kata daripada Abu Sa'id Al-Khudri. Jadi setelah kita amati, kita teliti dalil-dalil tentang apa rupa sirat ini, kita boleh buat kesimpulannya begini. Sirat ini dia amat licin. Dia memang sangat licin sehingga dikhawatirkan siapa saja yang lalu ada kemungkinan dia boleh terpleset, tergelecoh, terperosok lalu terjatuh. Licin, ya. Ini tak kira siapa, walaupun dia pakai ice skating ke, dia pakai main kasut roda ke, tapi sekali titian sirat kita lalu, semuanya licin. Semuanya licin, barangkali terperosok jatuh. Kemudian sirat tersebut menggelincirkan. Jadi para ulama telah menerangkan maksud menggelincirkan itu ialah dia bergerak ke kanan, ke kiri. Ke kanan, ke kiri. Dia menggelincirkan. Kanan. Kiri, kanan, kiri, kanan, kiri, kanan. Itu sifat yang kedua. Kemudian diterangkan lagi oleh para ulama setelah meneliti kepada beberapa buah hadis, sirat tersebut memiliki besi pengait yang besar, penuh dengan duri, ujungnya bengkok. Ini menunjukkan siapa yang terkena besi pengait ini tak akan terlepas daripada grip atau cengkaman daripada pengait ini tadi. Keempat, sama ada kita tergelincir atau tidak, terpelesuh atau tidak, dan tersambar oleh pengait besi atau tidak, semuanya bergantung kepada amal ibadah kita. Kalau kita orang baik, jalan saja. Tak ada yang macam orang main wipe out tu ya. Kalau dekat Amerika, Kanada tu dia ada rancangan wipe out tu tak ada kerja kan orang putih. Dia berlari atas, gemuk, ada kait pula keluar patung gemuk jatuh dalam air. Itulah agak dia membayangkan titian sirat, begitulah agaknya bukan. Jadi kita ni amalan baik tak keluar semua ni. Yang penumbuk tu tak keluar, yang memutarkan kita tak keluar. Lancar perjalanan. Orang baik-baiklah. Yang kelima, sirat tersebut terbentang membujur di atas neraka Jahannam. Barang siapa terpleset dan tergelincir atau terkena sambaran besi pengait, maka apa jadi pada dia? Dia akan terus jatuh ke dalam neraka Jahannam. Itu yang kelima. Yang keenam, sirat tersebut sangat halus sehingga terlalu sukar untuk kita nak meletakkan kaki pun di atasnya. Yang ketujuh, sirat tersebut juga tajam yang boleh menjadikan kaki seorang itu terbelah tapak kakinya bagi orang yang nak melaluinya itu. Tapak kaki boleh jadi luka, boleh jadi sakit. Yang ke-8, walaupun sirat tersebut begitu halus dan begitu tajam, manusia tetap dapat untuk melaluinya sebab Allah boleh jadikan manusia apa saja ketika dalam suasana begitu. Dan yang ke-9, kesusahan untuk melihat sirat itu sama ada dia halus atau tidak, ataupun kita jadi terluka kaki atau tidak, semuanya bergantung kepada kualiti iman kita. Ada orang nanti kita akan terangkan hari ini, kita permulaan saja mukadimah ya. Dia sampai di sirat, dia tengok sirat tu luas macam highway lekas tu nak balik Paroi, besar betul. Lurus. Ada orang dia tengok macam highway Lebuh Raya Pantai Timur. Kona-kona naik gunung, lain macam. Ada orang nampak dia besar, jalan di Kampung Awah, di Lubuk Paku, halus begitu saja. Ada orang tak nampak pun ada. Mana pergi tak nampak. Dia bergantung kepada nilai-nilai keimanan. Soalnya, bagaimanakah keadaan manusia ketika melewati sirat itu? Bagi menjawab persoalan ini, kita akan rujuk kepada kitab kita kerana kita akan berehat dulu seketika, kembali semula selepas ini.
Alhamdulillah, kembali kita bertemu cinta ilmu akidah dan falsafah. Sedar ataupun tidak, kita telah pun berada di penghujung pertemuan kita pada hari ini, membincangkan satu tajuk. Hari ini mukadimahnya sahaja tentang Siratal Mustaqim. Secara umum kita berikan gambaran abstraknya apa itu Siratal Mustaqim, dan dalam episod akan datang kita akan lebih memperincikan setiap dari perkara yang kita terangkan ini. Setelah kita menerangkan secara umumnya sahaja bagaimanakah fizikal bentuk Siratal Mustaqim itu, dan kita juga menerangkan macam manakah keadaan iman seseorang, takwa seseorang boleh menentukan visionnya atau penglihatannya ketika melihat sirat tersebut. Kemudian dibahaskan juga dalam kitab kita ini bagaimana bentuk-bentuk gelagat tabiat manusia ketika melintasi sirat ini. Ada banyak hadis, saya bawakan satu contoh. Ada satu riwayat yang mana hadis daripada Bukhari dan Muslim disebutkan, al-mu'minu 'alaiha qat-tarfi wa kal-barqi wa kar-rihi wa ka-ajawidil khayli war-rikabi fannajin musallamun wa nahin mahdushun wa makdusun fi nari jahannam hatta yamurra akhiruhum yushabu sahban. Muttafaqun alaih. Apa artinya? Orang beriman, Nabi cerita, akan berada di atas sirat. Ada yang secepat kelipan mata. Dia punya lajulah melintas. Piung! Gitu saja. Kelipan mata, hujung ke hujung. Ada yang secepat kilat. Pam, 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 sampai hujung. Ada yang secepat angin. Fiu! Sampai. Ada yang secepat kuda yang kencang berlari. Gedeguk, gedegak, gedeguk, gedegak sampai. Ada yang secepat kenderaan. Orang naik kenderaan. Piung! Gitu. Maka ada yang selamat setelah bertatih-tatih. Merangkaklah dia. Tatih, macam budak belajar jalan. Dan ada pula yang dilemparkan ke dalam neraka. Dan mereka yang paling terakhir merangkak secara perlahan-lahan. Dalam riwayat lain disebutkan, faminhum man yubaku bi'amalihi wa minhum yarkhal wa minhum yukhdalu summa yanju. Muttafaqun alaih. Apa artinya? Di antara mereka ada yang binasa disebabkan amalannya, dan di antara mereka ada yang tergelincir namun kemudian dia selamat. Hadis muttafaqun alaih. Baik saudara, bila kita melihat kepada perbahasan tentang as-sirat ini di dalam kitab kita, tuan kitab kita masukkan pada muka surat 516. Dia menceritakan tentang sebahagian ulama meriwayatkan bahawa tidak seorang pun boleh melintasi Siratal Mustaqim sehingga dia ditanya pada 7 titian. Dalam meniti suatu kerja, setiap tu pula ada dia punya pos-pos dia yang kita kena tempuhi. Muka surat 516 bagi yang ada kitab. Pada titian pertama ditanya mengenai iman, iaitu kesaksian la ilaha illallah. Jika dia melakukannya dengan ikhlas dan sesuai antara perkataan dan perbuatan, maka dia selamat. Pada titian kedua ditanya berkenaan solat. Jika dia melakukannya dengan sempurna, maka dia akan selamat. Pada titian ketiga ditanya mengenai puasa pada bulan Ramadan. Jika dia melakukannya dengan sempurna, maka dia selamat. Pada titian keempat, ditanya mengenai zakat. Jika dia menunaikannya, maka dia akan selamat. Pada titian kelima, dia ditanya mengenai haji dan umrah. Jika dia melakukan keduanya dengan sempurna, maka dia selamat. Pada titian keenam, ditanya mengenai mandi dan wuduk. Jika dia lakukan dengan sempurna, maka dia selamat. Pada titian ketujuh, ditanya mengenai perbuatan anaya manusia, yang merupakan titian yang paling sukar sekali. Ini paling payah. Ada tak awak buat khianat pada orang?
Awak pernah aniaya orang sampai orang tu rezekinya terbatas, tak naik pangkat, dengki macam-macam. Ada tak awak buat? Di situ sangkut sikitlah. Kita teruskan muka surat 517. Allah Ta'ala berfirman kepada mereka, wahai orang yang berhenti, siapa Tuhan kamu semua? Mereka jawab, Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Ditanya lagi kepada mereka, adakah kamu semua kenalnya? Mereka jawab, ya. Maknanya kamu kenal dah Allah. Mereka semua jawab, ya. Lalu dari sebelah kiri Arash akan diperlihatkan kepada mereka malaikat, yang mana jika diletakkan pada lekukan jari ibu jarinya 7 lautan, maka tidak akan penuh kerananya. Allah Ta'ala dia test lah. Dah lalu-lalu tu tanya, siapa Tuhan kamu? Allah. Kenal Allah atau tidak? Kenal. Allah pun test. Hantar satu malaikat. Malaikat ni satu ruas jari dia saja dalam kitab kita ni sebut. Satu ruas jari saja 7 lautan letak pun tak cukup lagi. Punyalah besarnya jari malaikat itu. Malaikat Allah punya malaikat. Lah jadi dia macam dia menyamar. Malaikat tu pun kata dengan izin Allah, sebenarnya sayalah Allah, sayalah Tuhan kamu semua. Malaikat itu cakap. Mereka pun menjawab, kami berlindung kepada Allah Tuhan kami daripada kamu semua yang buat fitnah ini. Kami berlindung daripada Allah daripada kamu. Gagal malaikat tadi. Kemudian datang pula dari sebelah kanan Arash, diperlihatkan kepada mereka satu malaikat yang jika pada satu lekukan ibu jarinya diletakkan 14 lautan pun tak akan penuh lagi jarinya itu. Besar punya malaikat. Kalau malaikat yang sama ini pun dia tanya juga kepada orang-orang beriman ini tadi. Dia pun kata, aku adalah Tuhan kamu yang selama ini kamu sembah. Mereka menjawab, ya Allah, kami berlindung kepadamu ya Allah daripada gangguan-gangguan segini. Akhirnya Allah Subhanahu Wa Ta'ala pun memperlihatkan bentuknya dalam rupa yang bukan seperti mereka kenali. Mereka mendengar Allah Ta'ala seakan-akan ketawa, lalu mereka semua sujud kepada Allah. Allah berfirman, selamat datang kepada kamu semua. Allah SWT lalu mengarahkan mereka ke syurga dan mereka mengikutinya serta berjalan melintasi titian siratal mustaqim. Ketika itu manusia berduyun-duyun, para rasul, para nabi, orang jujur, para syuhada, orang mukmin, orang berilmu dan orang-orang Islam. Di antara mereka ada yang ditelungkupkan wajahnya, ada yang ditahan di Al-A'raf, dan ada pula yang jauh dari kesempurnaan iman. Dalam melalui titian Shiratal Mustaqim, ada yang melaluinya dalam masa 100 tahun. Ada yang melalui dalam masa 1000 tahun. Namun api neraka tidak membakar orang yang tadi melihat Tuhannya dengan jelas. Jadi cuba kita melihat, bagaimanakah rasanya, ini tuan kitab tanya, bagaimanakah rasanya diri anda apabila berada di atas sirat dan memandang ke neraka jahanam yang hitam diliputi kegelapan, panas yang membakar, nyalaan api yang menjulang tinggi, dan anda berjalan dengan tersekat-sekat. Dia suruh tanya, saat tuan-tuan jawablah sendiri apa perasaannya ya. Berjalan di atas jurang. Bukannya senang. Kita masuk taman negara main canopy walk pun takut dah tuan-tuan. Jalan atas pokok ke pokok, pokok tualang ke pokok tualang je. Nengok bawah, Allah sayupnya pokok-pokok. Jadi bawah kaki kita je. Seram lain macam lah. Ini pula kita berjalan atas titi, bawah ini api. Api yang menakutkan. Ada pula tukang kait macam main game pula. Kukang, kerja nak mengait kita aja. Apa perasaan? Takut. Pada masa lagi, tak habis takut lagi. Masa timbang tu nak luruh, dah jantung kena cek. Ini nak pergi syurga pun lagi. Macam suasana itu begitu mendebarkan kita. Tapi jangan khawatir. Iman, takwa kita, Allah Ta'ala akan bantu. Setelah ujian demi ujian, datang malaikat. Bergurau pula dengan kita mengaku jadi Tuhan, nak test. Sebab itu dah penghujung dah, nak game over dah tu. Kalau main game tu stage last dah. Dia nak masuk syurga dah. Jadi malaikat usik lah.
Akulah Tuhan kamu. Kita ni iman jawab. Allah, lindung aku daripada malaikat ni, ya Allah. Gagal dia. Mari pula malaikat kedua. Akulah Tuhan. Ya Allah, selamatkanlah. Dan malaikat-malaikat yang mengusik kita bukannya kecil. Satu ruah jari letak 14 lautan pun boleh taruh banyak lagi benda. Punyalah besarnya malaikat, ya. Muka surat 518. Dari hadis Abu Hurairah, mereka datang kepada Muhammad sallallahu alaihi wasallam, lalu baginda mengizinkan mereka. Kemudian dibawa amanah dan kasih sayang yang berdiri di sebelah kiri dan kanan sirat. Orang yang pertama berjalan melalui dengan cepat seperti buraq. Hadis riwayat Muslim. Dia berkata, aku bertanya demi ayah dan ibuku, apakah maksudnya berjalan seperti buraq? Nabi pun menjawab, adakah kamu tidak melihat bagaimana buraq pergi dan pulang dalam sekelip mata? Ada yang berjalan seperti angin, ada yang seperti burung, dan ada yang berlari cepat dengan amalannya. Sedangkan Nabi kamu semua berdiri di atas sirat sambil berdoa, ya Allah, salim, salim, selamatkanlah, selamatkanlah. Sehingga ada hamba yang sedikit amalannya, sehingga dia hanya berjalan dengan merangkak. Jadi ada orang Nabi sebut dia akan berjalan macam naik buraq. Buraq ini apa? Buraq ini kenderaan yang Nabi naiki semasa peristiwa Isra'. Semasa peristiwa Isra'. Jadinya dalam peristiwa itu Nabi daripada Mekah melintaslah sampai ke Baitul Maqdis dan kemudian Nabi balik. Yang mana buraq ini kalau dalam bahasa Arab maknanya peti, kilat. Mana sepantas kilat. Berapa kelajuan kilat? Orang tanya orang sains, kilat dia punya kelajuan 186,000 batu sejam. Punyalah lajunya. Kalau dalam kilometer, 300 kilometer sesaat. Mana daripada Kuantan ke Kuala Lumpur, Kuala Lumpur ke Kuantan itu 2 second saja. Dia nak balik Kuantan 1 second. Piup. Itu kalau tak banjir, kalau banjir lama je tunggu tu. Tapi nak cerita lajunya perjalanannya 300 km per saat. Rasulullah bersabda, di sekitar sirat terdapat pengait yang menyambar sesiapa yang diperintahkan. Siapa yang tersangkut dilemparkan ke dalam neraka. Demi zat yang memegang jiwa Muhammad, dasar neraka Jahanam adalah 70 tingkat. Ini juga diriwayatkan dalam hadis Huzaifah. Tuan-tuan pergi ke LCC 80 tingkat lebih bukan? Buangkan sikit, kira sampai 70. Pandang ke bawah tu tengok, itulah rupa jurang neraka Jahanam. Daripada bawah tu nanti ada pula yang tukang pengait kita tarik. Nak suruhkan kita jatuh. Bayangkan. Dari hadis Abu Sa'id Al-Khudri menyatakan, kemudian dibentangkan Al-Jisir di atas neraka dan dibenarkan memberi syafaat. Mereka berdoa, ya Allah, selamatkanlah, selamatkanlah. Sebenarnya banyak kita nak bahaskan, tapi masa kita agak tidak mengizinkan. InsyaAllah pada kesempatan akan datang, kita akan membahaskan lebih dalam sedikit lagi tentang perkara berkenaan Siratul Mustaqim ini. Terima kasih atas perhatian. Mohon maaf sebarang kekurangan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wallahu a'lam.